Ada seorang sahabat Nabi jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, beritahulah padaku siapakah orang yang Allah cintai." Jadi kita semua nak tahu bila dia tanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah dan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Dua soalan. Siapakah golongan orang yang Allah cintai, dan yang kedua, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang Muslim untuk suatu keperluan. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, iaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Status hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Ada berapa tuan perhatikan? Sila tulis. Tadi, siapakah yang paling dicintai Allah? Orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Yang kedua, soalannya ialah, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, amalan yang pertama iaitu membuat Muslim lain bahagia. Pertama. Yang kedua, mengangkat kesusahan daripada orang lain. Yang ketiga, membayarkan hutang. Tolong bayar hutang. Kita tahu ada orang yang susah, suami hutang banyak, tapi suami ni dah menyesal. Suami berusaha, tapi usahanya diuji dengan kegagalan. Jadi kita kata, tak apalah bang, hutang awak tu saya bayar. Awak nak bayar macam mana? Awak bukan ada duit. Ada bang, yang awak bagi sama ni saya simpan sikit-sikit. Saya akan gadaikan gelang saya. Ini amalan yang paling Allah cintai. Subhanallah, Allahu Akbar. Contoh saja ya. Janganlah pula duk bongkar, Ustazah, suami saya, dia berhutang sebab ni. Tak payah. Tak payah kita bongkarkan. Saya nak sebut ada situasi suami berhutang kerana keperluan. Lalu tak mampu bayar hutang. Membayarkan hutangnya. Yang ketiga, menghilangkan rasa laparnya. Ini 4 amalan yang Nabi sebut paling dicintai Allah. Kita ulang lagi sekali, apakah amalannya? Yang pertama, iaitu memberikan Muslim lain bahagia. Yang kedua, mengangkat kesusahan. Yang ketiga, membayar hutang bagi saudara Muslim. Yang keempat, iaitu menghilangkan rasa lapar, memberi makan kepada orang yang lapar. Lalu Nabi menyudahkan hadis ini, hadis Hasan Sahih. Sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku bagi memenuhi keperluannya. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, iaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Tuan-tuan sekalian, kita tahu Masjid Nabawi ni, kalau solat akan digandakan, satu solat ibarat seperti 1000 kali solat. Dan segala amalan digandakan, termasuk iktikaf. Jadi bila Nabi kata, sesungguhnya aku berjalan memenuhi hajat, keperluan saudaraku, lebih aku cintai daripada beriktikaf selama sebulan penuh di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi. Tuan-tuan sekalian, apakah pahala iktikaf? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang beriktikaf selama 1 hari, maka akan dibinakan baginya 2 parit yang akan menghalangnya daripada neraka. Allah akan berikan kepada, ini salah satu ganjaran bagi iktikaf. Banyak lagi hadis Nabi yang tentang iktikaf. Salah satunya adalah, siapa yang beriktikaf 1 hari penuh di masjid, Allah akan membina baginya 2, ini perumpamaan ganjaran, 2 parit yang akan menjauhkannya daripada neraka Allah. Kita jangan bayangkan parit seperti kat kampung kita. Alah, parit kat pusat mana? Iktikaf tu payah. Tak keluar daripada masjid 1 hari kot. Takkanlah ganjarannya parit je. Parit tu boleh lompat, kita kata. Tak. Yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, lalu Nabi menjelaskan, setiap 1 parit itu jaraknya antara timur dan barat. Maksudnya hujung bumi ke hujung bumi. Siapa yang melakukan iktikaf 1 hari, maka 2 parit, 2 kali hujung bumi ke hujung bumi. Namun Nabi memberi gambaran, barang siapa, sesungguhnya aku keluar memenuhi hajat keperluan saudaraku, lebih aku cintai daripada iktikaf selama sebulan penuh di masjidku ini, Masjid Nabawi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sebab itulah, kalau kita tengok, kita pun dengar Nabi kata, orang yang paling baik, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Lalu kita pula cakap, untunglah Ustazah banyak beri manfaat daripada ceramah dia.
Lepas tu ada pula NGO, ada pula yayasan. Ustazah banyak beri manfaat. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Tolong jangan tengok dan buat perbandingan dengan orang lain. Allah memberikan peluang di dalam hadis Nabi ini adil dan sama kepada semua orang. Tuan-puan sekalian, walaupun tuan-puan tengok, saya ada ruang dan peluang begitu luas untuk memberi manfaat. Tetapi di sana ujian saya juga sangat berat. Terhadap keikhlasan, terhadap istiqamah. Ada ujian yang boleh jadi jika saya gagal, apa yang dilakukan terkubur begitu saja. Tidak ada hasil apa-apa di dunia, bahkan lagi di akhirat. Sebab itu jangan bandingkan dengan orang lain. Apabila sampai kepada kita jawapan Nabi yang begitu indah, jawapan ini bukan untuk golongan tertentu. Jawapan ini adil, Allah akan siapkan, sediakan, beri peluang kepada semua. Bila Nabi ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah?" Lalu Nabi jawab, "Ahabban nasi ilallahi anfa'u linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah, di sisi Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Nabi jawab. Sekarang, siapa orang keliling kita? Ada anak, ada suami. Kalau tak ada anak, tak ada suami, ada rakan sekerja. Oh, Ustazah tak ada rakan sekerja, saya student lagi. Maka ada kawan-kawan, ada adik-beradik, ada ibu ayah. Mustahil kalau anda jawab, tak ada siapa-siapa keliling saya hidup seorang-seorang. Kalau dia Tarzan, kita boleh percaya. Sebab keliling dia gorila. Tapi tak ada manusia yang hidup tanpa manusia sekarang. Kalau kata saya tak ada kawan Ustazah, saya jenis yang tak erti berkawan. Saya tak tahu nak beri manfaat macam mana. Hari ni belilah nasi lemak 2-3 bungkus. Lepas tu bagi. Tak apalah tak erti bercakap. Beri manfaat. Hilangkan rasa lapar orang tu. Boleh beri manfaat melalui media sosial. Boleh tulis yang baik-baik. Boleh share kuliah ni. Beri manfaat. Jadi mari kita terus buat. Mari sahabat-sahabat semua, kita jadi orang yang bermanfaat. Tekan butang share. Lalu ajak seramai mungkin untuk hadir kuliah pada hari ini.